Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Fajil Abdul Batau selaku pensyarah bagi subjek pengurusan sumber manusia dalam sektor awam untuk program PJJ, ijazah sarjana muda pengurusan awam. Saya Radha Krishnan, anak lelaki Raju, nombor matrix 296514 daripada kumpulan 4 yang terdiri daripada rakan-rakan saya iaitu Encik Muhammad Farihan Adib, nombor matrik 295828, diikuti oleh Puan Cynthia Omar, nombor matrik 295757, Puan Nur Fasiha binti Roslan, nombor matrik 296505, dan akhir sekali Encik Muhammad Arash Fakri bin Muhammad Zikri, nombor matrik 296400. Okey, pada pagi ini kita akan membuat pembentangan video berhubung dengan isu dan perkembangan dalam bidang pengurusan sumber manusia sektor awam bagi tahun 2021 sehingga 2023. Jadi sebelum kita lebih lanjut kepada isi berhubung dengan isu dan penyelesaian, mari kita melihat berhubung dengan apa yang ditakrifkan sebagai pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia ini adalah merujuk kepada aktiviti pembangunan pengurusan sesebuah organisasi dari segi pembangunan tenaga kerja melalui proses-proses yang terlibat dengan pengambilan dan pengrekrutan. Selain itu, pengurusan sumber manusia juga meliputi suatu kerangka perancangan yang padat dan komprehensif dari segi penyediaan modul-modul latihan kompetensi dan kemahiran yang diperlukan untuk satu-satu tenaga kerja yang direkrut sebagai suatu langkah kemajuan laluan kerjaya mereka dan juga menyediakan suatu pembayaran upah, insentif, ganjaran atas hasil yang dicapai oleh tenaga kerja tersebut. Menurut Faridawati Muhammad Samsudin dalam artikel beliau 2006, pengurusan sumber manusia merujuk kepada cara dan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitan dengan sumber manusia dalam organisasi tersebut, agarnya ia selari dan mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Sesebuah organisasi tidak akan berfungsi dengan sempurna tanpa kewujudan tenaga manusia. Oleh itu, terdapat suatu perhubungan saling bergantungan antara organisasi dengan manusia. Jadi itu sedikit sebanyak melalui mengenai definisi pengurusan sumber manusia. Seterusnya saya serahkan kepada rakan berikutnya untuk memperincikan berkaitan dengan isu dan perkembangan bidang pengurusan sektor manusia bagi tahun 2021 sehingga 2023. Sekian. Salam sejahtera, nama saya Cynthia David, anak perempuan Oman. Nombor matrik saya adalah 295757. Saya daripada kumpulan 4 ingin membentangkan mengenai assignment kumpulan kami iaitu daripada bidang sumber manusia. Dengan itu, saya menyambung dengan isu dan perkembangan sumber manusia dalam tahun 2021. Pada tahun 2021, ia merupakan sesuatu tempoh masa yang begitu mencabar kepada ekonomi dunia akibat berlakunya kemudaratan kesihatan iaitu penularan wabak COVID-19. Sehingga wabak ini diisytiharkan sebagai pandemik oleh Badan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Malaysia juga tidak ketinggalan daripada pandemik ini. Pandemik ini bukan sekadar melumpuhkan ekonomi dari segi pendapatan negara, malah
ia turut terkena terpias pada sektor pengurusan sumber manusia. Dengan itu, pandemik ini telah mengakibatkan banyak syarikat dan organisasi terpaksa menggulung tikar dan berhenti mengoperasiannya sehingga ke peringkat penamatan dan berhenti ratusan ribu pekerja. Ia juga punca berlakunya peningkatan kadar pengangguran di Malaysia walaupun pandemik ini bermula pada tahun 2019, tetapi kesannya yang melarut bagi sesuatu tempoh yang panjang telah meninggalkan kesan yang kekal terhadap pengurusan sumber manusia. Semasa pandemik, pengajaran yang dapat kita diperolehi adalah kesediaan sesuatu organisasi untuk beralih ke mekanisme atau keadaan melakukan kerja secara iaitu daripada keberadaan secara fizikal ke lokasi kerja kepada keadaan kerja secara maya atau atas talian. Sehubungan ini, wabak COVID-19 telah membawa sesuatu perubahan besar ke atas strategi perkembangan transformasi. Semasa pandemik, pengajaran yang dapat kita diperolehi adalah kesediaan sesuatu organisasi untuk beralih ke mekanisme atau keadaan melakukan kerja secara iaitu daripada keberadaan secara fizikal di lokasi kerja kepada keadaan kerja secara maya atau atas talian. Sehubungan ini, wabak COVID-19 telah membawa sesuatu perubahan besar ke atas strategi perkembangan transformasi digital yang akan bertapak lama dan akan melangkau penggunaannya sehingga ke peringkat kerja-kerja yang hanya mentumpukan kepada manusia sahaja. Persekitaran ini telah mengenal pasti kesediaan sesebuah organisasi untuk kekal relevan dalam arus perkembangan transformasi teknologi digital dalam melakukan pekerjaan yang semakin pesat harus diberi perhatian dan penekan yang serius. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farihan Adik bin Aznan. Nombor majlis saya 295828. Saya akan menerangkan berkaitan dengan isu dan perkembangan Human Resource Management pada tahun 2023. Pada tahun 2023, timbul isu di mana majikan tidak menyelaraskan kadar gaji minima sebanyak RM1,500. Konsep gaji minimum merupakan satu elemen yang melibatkan keadilan sosial bertujuan untuk membantu mengurangkan kadar kemiskinan dengan meningkatkan kuasa membeli golongan miskin melalui kaedah peningkatan kadar gaji. Penetapan gaji minimum adalah satu topik yang menjadi perhatian dunia sama ada dari segi politik maupun akademik. Perdebatan berkaitan jumlah gaji minimum di Malaysia telah pun bermula semenjak awal tahun 1940-an lagi. Namun, pelaksanaan gaji minimum hanya dapat dilaksanakan di Malaysia buat pertama kalinya pada 1 Januari 2013 dengan nilai RM900 di Semenanjung Malaysia dan RM800 di wilayah Sabah dan Sarawak setelah digazetkan pada 16 Julai 2012. Terkini, jumlah penetapan gaji minimum sebanyak RM1,500 di dalam pasaran buruh telah pun dilaksanakan di semua sektor sama ada kerajaan maupun swasta. Majikan yang mempunyai bilangan pekerja kurang dari 5 orang juga wajib menetapkan gaji minimum sebanyak RM1,500. Impak signifikan terhadap pelaksanaan gaji pada tahap minimum kepada pekerja boleh dilihat melalui kadar pengangguran, kemiskinan dan kualiti kehidupan pekerja di sesebuah negara membangun dan maju. Tambahan pula, kewujudan pekerja asing yang tidak mahir akan menjejaskan pertumbuhan gaji. Dijangkakan permintaan pekerja asing akan menurun dengan pelaksanaan dasar gaji minimum. Seterusnya, faktor globalisasi juga dilihat mampu mendorong gaji minimum berdasarkan kepada faktor kesetaraan nilai merentasi sempadan negara. Selain itu, gaji minimum yang dicadangkan dipercayai dapat menampung keperluan asas pekerja untuk terus hidup dan memastikan gaji yang adil dibayar kepada mereka. Persoalan seterusnya, apakah impak positif atau negatif yang akan dapat dilihat dalam satu tempoh jangka waktu?
Hal ini kerana kesan gaji minimum terhadap produktiviti tenaga kerja di Malaysia khususnya masih kurang diterokai. Negara yang mempunyai produktiviti pekerja yang lebih tinggi adalah cenderung mempunyai jumlah gaji atau upah yang lebih tinggi. Tambahan pula, upah gaji minimum turut dipercayai dapat meningkatkan tahap motivasi pekerja untuk meningkatkan usaha kerja mereka, sekaligus dapat meningkatkan produktiviti pekerja hasil dari usaha produktif pekerja berdasarkan upah atau insentif yang diberikan kepada mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arash Fakri bin Muhammad Zikri, bernombor metrik 296400, ingin menyambung tentang 3 cadangan untuk tindakan yang boleh diikuti oleh pengamal sumber manusia. Cadangan yang pertama ialah perubahan kaedah kerja secara digital pada abad 20-an terawal. Tempat kerja merupakan peringkat kelanjutan yang seterusnya. Menurut Frederick Keller, kedua pengurusan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap budaya di tempat kerja. Matlamatnya adalah untuk memaksimalkan kecekapan pekerja sama ada di peringkat seterusnya. Barisan di peringkat pekerja bawahan tidak dapat memastikan semua orang dapat dilihat dan dipantau oleh pihak pengurusan di tempat kerja. Kebanyakan tugasan kerja yang dilakukan oleh pekerja dapat dilakukan melalui idea yang logik yang diulang dan menggunakan otak kiri dalam menyelesaikan tugasan kerja tersebut. Pandemik COVID-19 telah mengubah landscape kaedah kerja yang dilakukan secara mutlak akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan ini secara langsung telah mengembangkan dan membesarkan lagi penggunaan kaedah aplikasi teknologi dalam melakukan kerja yang diamalkan secara tradisional, iaitu cara kerja secara fizikal melalui kehadiran di tempat kerja. Kajian juga telah menunjukkan bahawa secara keseluruhan majoriti lebih suka untuk menjalankan kerja sepenuh masa dari rumah. Kebanyakan syarikat komunikasi teknologi telah menaik taraf dan membuat kesesuaian yang wajar selari dengan kehendak dan kemahuan manusia untuk melakukan kerja dari rumah. Sebagai contoh, Twitter telah pun membuat keputusan untuk membenarkan setiap pekerja tidak perlu hadir ke pejabat untuk bekerja dan menyelenggara pelayar. Sebaliknya, mereka boleh melakukan perkara ini dari rumah untuk tempoh yang berpanjangan. Keputusan sedemikian turut diikuti oleh syarikat Microsoft yang telah menetapkan bahawa cara kerja dari rumah telah menjadi suatu budaya baru yang boleh memberikan keadaan fleksibiliti masa yang bersesuaian dengan gaya hidup seseorang. Walaupun dunia telah kembali pulih secara angsur-angsur, namun kaedah bekerja dari rumah telah pun menjadi suatu peralihan budaya kerja yang tetap dan tidak berubah sekali kedudukan asal. Menurut firma penasihat dan penyelidikan Global Gallup, kira-kira 60% pekerja di Amerika Syarikat lebih suka bekerja secara jarak jauh walaupun sekatan kesihatan awam sudah tidak dilaksanakan lagi. Kesimpulannya, kaedah kerja melalui konsep aplikasi digital yang mana pada suatu ketika dahulu tidak begitu diberi keutamaan telah berubah kepada 360 darjah dan menjadi satu cara kerja yang amat ketara dan penting sejak berlakunya wabak COVID-19. Menurut ini, memberi ruang kepada isu kelemahan pengurusan sumber manusia kerana kawalan dan pemantauan yang berkesan bagi memastikan kerja yang diberikan telah siap mengikut sasaran tidak dapat dilaksanakan disebabkan kaedah bekerja yang berlainan. Cadangan kedua ialah peningkatan kepada mutu dan kualiti syarikat digital. Peralihan suasana kerja semasa wabak COVID-19 telah merebak secara meluas dan memberi satu kesan yang amat mendalam
iaitu terputusnya hubungan antara pekerja dengan pejabat secara fizikal dengan memberi perkembangan kepada pekerjaan secara digital atau atas talian. Maka ini telah memberi suatu tekanan kepada syarikat digital dalam kesediaan mengambil langkah-langkah yang berkesan bagi menaikkan mutu dan kualiti perkhidmatan digital seiring dengan kehendak era baru yang akan membentuk suatu budaya dan nilai kerja yang baru dan mencabar. Penyelidikan oleh para pengalisa sumber manusia telah menekankan bahawa perlu wujud suatu keseimbangan persekitaran kerja hybrid sebagai salah satu keutamaan kembali bekerja. Persekitaran kerja hybrid bermaksud di mana pekerja perlu ke pejabat secara fizikal tetapi secara berjadual. Kerja hybrid ini memberi satu kemudahan hubungan dan kolaborasi sesama pekerja lain, memandangkan seseorang pekerja akan bekerja dari jarak jauh dan tidak wujud percubaan sesama mereka untuk bekerja dan mencapai matlamat organisasi. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menyarankan usahawan luar bandar melengkapkan diri dengan menguasai kemahiran digital dalam menghadapi persaingan perniagaan yang semakin kompetitif. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzid Khalid berkata, ia berikutan dunia sentiasa mengalami perubahan dan pemacu asas ke arah perubahan adalah transformasi digital, iaitu penggunaan teknologi digital dalam urusan perkhidmatan atau perniagaan. Usahawan digalakkan untuk menghadiri latihan dan program peningkatan kemahiran digital bagi memastikan produk yang dipasarkan dapat menarik perhatian. Malah beralih kepada pemasaran secara digital kini adalah norma baru dalam perniagaan. Pemasaran produk di media sosial sahaja tanpa strategi dan kemahiran berkemungkinan tidak memberi impak yang berkesan. Sebab itu, KPLB menyediakan kursus dan bimbingan digital bagi membantu usahawan luar bandar dalam memasar, menambah baik mutu dan kualiti produk untuk memulakan perniagaan dalam talian termasuk penyediaan platform Desa Mall alias KPLB. Assalamualaikum, saya Nur Fasihah binti Roslan bernombor metrik 296505 ingin menyambung tentang cadangan untuk tindakan yang boleh diikuti oleh peramal sumber manusia. Cadangan yang terakhir ialah kesukaran untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan berilmu dari segi skop kerja diambil. Bidang kemahiran adalah satu bidang yang menyediakan latihan amali kepada seseorang individu itu sebagai kebolehan dan kepakaran untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugas dalam sesuatu bidang khusus. Penjajaran, permintaan dan penawaran pekerja berkemahiran bukan sahaja setakat memenuhi kuantiti pekerja mahir yang diperlukan industri, tetapi yang lebih penting ialah membangunkan kaedah pendidikan yang melengkapkan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran bagi memenuhi trend semasa akan datang. Trend global yang mencorak industri dan pekerja seperti ASEAN Economic Community (AEC) dan Revolusi Industri 4.0 memberi kesan kepada ekosistem pendidikan di Malaysia. Dalam tempoh sedekat mendatang, tumpuan pendidikan Malaysia diberikan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vocational (TVET) dengan jumlah sehingga lebih 7 juta pekerja TVET di pelbagai peringkat menjelang 2020. Sehingga kini, Malaysia mempunyai lebih 3,000 program berkaitan TVET yang ditawarkan pelbagai agensi dan kementerian. Tumpuan hasil pembelajaran untuk kurikulum TVET menekankan kepada kompetensi dalam pekerjaan tertentu, iaitu mempunyai kelebihan dalam pengetahuan, knowledge, kemahiran dan sikap. Melakukan sesuatu kerja dengan cekap atau dengan jayanya, penyampaian TVET mempunyai komponen praktikal berkait pekerjaan yang banyak dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh kerana tujuan TVET adalah untuk persiapan kepada alam pekerjaan, hasil pembelajaran, penyampaian dan penaksiran perlu memberi tumpuan kepada komponen praktikal yang berkait dengan pekerjaan. Sebagai perbandingan, pengajaran dan pembelajaran TVET
jika dibanding dengan pendidikan umum lebih berkait dengan pekerjaan spesifik dengan menekankan komponen praktikal berbanding teori. Pemakaian terhadap keseluruhan program sesuai bagi program dengan tempoh pengajian pendek di mana jenis ilmu yang disampaikan menjurus kepada pengetahuan teknik dan aplikasi. Sebagai alternatif, program-program ijazah sarjana muda dan diploma boleh turut menggunakan pakai prinsip reka bentuk dan penyampaian kurikulum TVET secara keseluruhan dengan mengaitkan terus ilmu asas dengan ilmu dan aplikasi teknik. Sebagai contoh, kursus atau subjek tentang kompetensi pemeriksaan kimpalan perlu menyampaikan pengetahuan asas tentang prinsip pengukuran dan ilmu matematik yang berkaitan. Penjajaran konstruktif antara semua fasa dan komponennya daripada fasa perancangan sehingga fasa penilaian amat penting bagi memastikan graduan dihasilkan benar-benar memenuhi keperluan industri dan masyarakat. Selain itu, program yang dibangunkan mestilah juga dijajarkan dan konsisten dengan visi, misi dan matlamat pendidikan penyedia program. Secara kesimpulannya, dalam dunia hari ini memainkan peranan penting dengan bekerjasama dalam membuat inovasi itu berjaya. Walaupun itu benar, bekerjasama itu hanya satu bahagian dari perkara yang diperlukan untuk kejayaan inovasi tersebut. Budaya dalam sebuah organisasi yang mempunyai sifat keterbukaan ini akan membuka peluang yang luas kepada pekerja berdasarkan keperluan untuk bekerjasama. Budaya di tempat kerja yang lebih kepada extrovert yang sering dipersoalkan pada hari ini kerana ia mungkin menghadkan pemerhatian dan mempunyai idea yang kreatif. Tempat kerja merubah perpaduan dari pelbagai sudut dalam sebuah organisasi. Dalam evolusi tempat kerja yang lebih daripada 100 tahun, ini bukan kali pertama budaya keterbukaan di tempat kerja sebagai perubahan yang ketara. Terdapat beberapa cara yang seolah-olah menjadi isu utama dalam sebuah organisasi di tempat kerja. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dalam kenyataannya, sempena sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia menyebut, ketika dunia dilanda COVID-19, teknologi dan komunikasi menjadi landasan untuk mengukuhkan ekonomi serta kehidupan rakyat walaupun dalam sesuatu suka ketika itu. Sekian, itu sahaja daripada grup kami. Terima kasih.